sejahtera. Saya Nurdalima binti Azman, 85058, selaku CEO dalam D Bracelet. Saya akan membentangkan carta organisasi D Bracelet. Di bawah saya telah melantik Nur Syamini binti Abdullah sebagai pengurus eksekutif. Manakala di bawah pengurus eksekutif, saya telah melantik Dosen Ana Bangga sebagai pengurus operasi dan Rachel Anak Nueng sebagai pegawai operasi. Untuk pengurus pentadbiran, saya telah melantik Nur Hazratul Syahimah. Diikuti dengan pengurus kewangan, saya juga telah melantik Emilia Amba Anak Edward. Manakala untuk pengurus sumber manusia, saya telah melantik Diana Batisia binti Jeman dan Julian Elaine John sebagai pengurus untuk perhubungan awam. Untuk pengurus pemasaran, saya telah melantik Rosalinda dan dibantu oleh Isabel Alessandro Beko sebagai pegawai pemasaran. Salam sejahtera, saya Nur Syamini binti Abdullah 86842 sebagai pengurus eksekutif akan menguraikan tentang latar belakang syarikat. Syarikat kami diberikan nama D Bracelet kerana fokus utama syarikat ini ditubuhkan adalah untuk membuat dan menjual gelang tangan. Syarikat ini mula didaftarkan pada 1 Mac 2022 dan mula beroperasi pada 1 Mei 2022. Bentuk perniagaan bagi syarikat kami adalah sendirian berhad. Syarikat kami bertempat di Summer Mall di tingkat 1. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hazratul Syahimah, nombor metrik 84933, memegang jawatan sebagai pengurus pentadbiran. Encik Nurdalima menubuhkan syarikat D Bracelet adalah untuk mengendali urusan penjualan dengan cara yang betul. Tujuan seterusnya adalah untuk menerapkan pelbagai jenis teknik pemasaran untuk mencapai tahap kepuasan pelanggan. Visi syarikat D Bracelet adalah untuk menjadi syarikat yang berdaya saing dan menjadi sebuah syarikat yang mengeluarkan barang perhiasan yang bermutu tinggi. Seterusnya adalah misi syarikat D Bracelet. Misi syarikat D Bracelet adalah untuk mengeluarkan barang perhiasan yang fleksibel dan selamat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Diana Batisia binti Jeman 83613. Saya merupakan pengurus sumber manusia untuk syarikat D Bracelet. Di dalam D Bracelet, saya bertanggungjawab untuk menguruskan pengambilan pekerja, memberikan latihan, mematuhi apa yang sudah ditetapkan, membuat penilaian prestasi, membayar gaji pekerja, mengekalkan pekerja yang berkebolehan, menguruskan pemberhentian pekerja. Saya juga bertanggungjawab untuk membentukkan persekretarian kerja yang positif dan harmoni, memantau budaya profesional, menggalakkan kreativiti dan inovasi, dan memberikan insentif yang munasabah kepada pekerja yang diambil. Hai, nama saya Julian Elaine John, nombor metrik 84192. Jawatan saya di dalam syarikat ialah sebagai pegawai perhubungan awam. Laras perhubungan dalam syarikat pula adalah merancang, menguruskan, dan mewujudkan perhubungan serta kerjasama dengan semua kementerian, agensi kerajaan atau swasta dan sebagainya. Salam sejahtera, saya Rosalinda 86954 selaku pengurus pemasaran. Saya akan menguraikan rancangan pemasaran. Profil produk. Produk ini dihasilkan dengan menggunakan buatan tangan. Profil ini bertujuan untuk memberikan keselesaan kepada penggunanya. Sasaran pasaran. Memandangkan ahli syarikat kami adalah pelajar Unimas, maka kumpulan sasaran kami terdiri daripada pelajar Unimas dan masyarakat setempat yang meminati barangan kraft tangan. Saiz pasaran. Saiz pasaran syarikat kami bersaiz besar. Hal ini kerana syarikat kami memperlibatkan masyarakat luar, bukan sahaja dalam kalangan pelajar Unimas. Salam sejahtera, nama saya Isabel Alessandra Beko 86504 selaku pegawai pemasaran. Untuk pesaing, terdapat beberapa pesaing yang berniaga di tempat kami berniaga dan kami menjadikan mereka sebagai panduan dan bersaing secara sehat dengan mereka. Untuk strategi pemasaran, pada harga kami menentukan harga yang sesuai dan harga yang mampu milik. Dan untuk lokasi, kami memilih lokasi yang strategi yang menjadi tumpuan ramai pelanggan. Untuk promosi, kami membuat promosi ketika hari tertentu dan menggunakan
sosial media sebagai tempat untuk mempromosikan jualan kami, dan kami sendiri juga menggunakan produk kami agar dilihat oleh pelanggan yang lain. Saya Rachel anak Nui, nomor metrik 86937, berjawatan sebagai pegawai operasi. Kita masuk ke pelan operasi. Susun atur operasi. Saiz bangunan 30 kaki panjang, 20 kaki lebar, ketinggian 12 feet. Perancangan perkhidmatan. Pelan perkhidmatan kami bermula daripada pekerja yang akan memberikan salam yang sopan ketika pelanggan datang ke kedai. Hal ini kerana apabila pekerja memberikan salam dan senyuman kepada pelanggan mereka, supaya akan berasa lebih selesa dan senang untuk berkomunikasi dengan para pekerja semasa proses jual beli. Selepas mereka berjalan masuk ke kedai, kami akan menjemput pelanggan untuk ke kedai meja perbincangan dengan mendengarkan cita rasa yang mereka kehendaki untuk gelang tangan mereka. Pada masa yang sama, pekerja akan mendapatkan maklumat daripada pelanggan mengenai cita rasa mereka seperti warna, corak, huruf dan saiz. Oleh itu, para pekerja boleh menunjukkan beberapa contoh gelang tangan yang sedia ada atau yang telah disediakan di dalam katalog supaya memudahkan para pelanggan memilih dan membuat tempahan. Selepas membuat pilihan yang sesuai mengikuti cita rasa mereka, pelanggan boleh membuat tempahan atau membeli gelang tangan yang sedia ada. Jika pelanggan ingin membuat tempahan, mereka akan menunggu di ruang menunggu sementara gelang tangan tersebut dibuat. Para pekerja akan memberikan hasil gelang tangan yang dibuat kepada mereka dan menunggu maklum balas dari pelanggan sama ada memenuhi cita rasa pelanggan ataupun tidak. Jika gelang tangan tersebut memenuhi cita rasa pelanggan, maka pelanggan akan ke kaunter bayaran untuk membayar gelang tangan mereka. Perancangan bahan. Apabila kami memulakan perniagaan, kami menganggarkan kos bahan kami dengan sebanyak RM30,000 untuk menghasilkan produk dan membeli peralatan-peralatan yang akan kami gunakan. Dalam pada itu, kami telah berjaya mendapatkan pengedar barangan yang harganya berbaloi dan murah yang dapat kami terima semasa baru sahaja masuk di dunia perniagaan ini. Di kedai bracelet ini, warna manik yang berbagai dan juga perhiasan manik-manik yang banyak akan mendapatkan mengikut cita rasa pelanggan. Saya dah terima anak bangga 86392 memegang jawatan sebagai pengurus operasi. Saya akan membentangkan tentang bahagian mesin yang digunakan dalam D-Bracelet. D-Bracelet telah menggunakan sejumlah wang sebanyak RM312.50 dan anda boleh lihat di sini terdapat beberapa mesin yang kami telah gunakan di dalam syarikat D-Bracelet. Setelah itu, saya akan membentangkan tentang bahagian perancangan tenaga manusia. Dalam syarikat D-Bracelet, pada hari Isnin hingga Jumaat, kami akan melakukan operasi. Manakala pada hari Sabtu pula, semua akan off day. Dan pada hari Ahad juga, semua akan bekerja. Di sini, saya akan membentangkan tentang lokasi ataupun peta D-Bracelet beroperasi. Anda boleh lihat sendiri di sini. Di sini, anda boleh lihat beberapa lesen yang kami perolehi daripada badan dan pihak berkuasa untuk D-Bracelet menjalankan operasi perniagaan mereka. Terusnya, saya akan membentangkan tentang jadual pelaksanaan projek. Anda boleh lihat sendiri betapa banyaknya aktiviti yang kami lakukan berbulan-bulan sehinggalah pembukaan D-Bracelet ini. Saya adalah Emily Amba Ana Idut dengan nombor metrik 86426 memegang jawatan sebagai pengurus kewangan dalam D-Bracelet. Pertama sekali, saya akan membincangkan tentang kos tanah dan bangunan. Kos tanah dan bangunan kami adalah berjumlah RM1,500 selama sebulan. Ini merupakan sewa beli kami dan kami menyewa kedai tersebut di Summer Mall. Kos untuk perabot dan kelengkapan di pejabat adalah berjumlah RM3,318.11 sahaja. Ini merupakan sumbangan sendiri secara tunai. Kos pembasuhan kami agak tinggi kerana ia telah merangkumi cat, perabot,
meja, dan sebagainya. Jadi, kos pengubahsuaian bagi company ataupun syarikat kami adalah berjumlah RM15,000. Papan tanda pula, kos papan tanda kami agak murah dengan nilai RM160 sahaja. Kami tidak menggunakan papan tanda yang besar, jadi kami hanya menggunakan papan tanda yang kecil, yang iaitu papan tanda LED sahaja. Untuk jentera dan mesin pula, ia adalah berjumlah RM1,104.31. Ini termasuk dengan printer, mesin, telefon dan sebagainya. Mengikut kiraan saya sebagai pengurus kewangan dalam syarikat ini, pentadbiran telah mengeluarkan kos sebanyak RM19,122.90. Semua ini adalah untuk membayar gaji para pekerja, contoh CEO, pegawai eksekutif, pengurus kewangan. Manakala untuk pemasaran, kami telah mengeluarkan RM750 untuk sebulan. Ini termasuk dengan risalah dan pengiklanan. Risalah kita perlu print, jadi yang memerlukan kos yang sangat banyak. Manakala untuk pengiklanan, yang paling murah yang pernah saya temui adalah RM350. Untuk operasi pula, kami telah mengeluarkan RM24,909. Ini merangkumi segala price list manik-manik yang kami guna. Seterusnya, pra-operasi dan perbelanjaan lain pula adalah berjumlah RM17,699. Ini termasuk dengan deposit kedai ataupun benda-benda lain selain daripada yang kami perlukan. Untuk luar jangka pula, semua itu adalah berjumlah RM18,622.90. Ini termasuk dengan EPF dan SOSO setiap pekerja dari tahun ke tahun. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.